Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita panjatkan syukur pada Allah Ta'ala kerana Dia memanjangkan umur kita, kerana tidak ada satu kerajaan dunia yang boleh sambung umur manusia melainkan Allah. Kita juga malam ini bertuah bersama kita, tuan-tuan dah dengar bagi Datuk Ramli Buyung, bekas Presiden Kanan Kekra Berhad, sebuah agensi kerajaan. Kita juga mendengar Fadil Ustaz Suhaimi, Ketua Perangan PAS Negeri yang telah membentang. Mudah-mudahan semua penjelasan yang telah diberi mendapatkan maklumat kita, sebab bila kita nak pilih dalam pilihan raya, rakyat diminta pilih. Kalau kita tak dapat maklumat, tentulah kita tidak boleh memilih dengan betul. Kita dengar dua-dua pihak, kita tengok dua-dua pandangan, lalu kita buat pilihan. Pilihan kita akan tepat. Sebab itu Barisan Nasional UMNO ni dia sangat takut rakyat dapat maklumat. Bertahun-tahun pilihan raya, kita tidak banyak maklumat, tidak banyak saluran maklumat pada rakyat, melainkan ceramah. Sejak tahun 91, sejak tahun 51, suatu PAS ditubuhkan, cara kita nak beritahu rakyat hanya melalui ceramah. Ceramah, kuliah. Berapa ramai yang hadir? Ramai rakyat tidak dapat maklumat. Lalu rakyat memilih dalam keadaan dia tak ada maklumat. Alhamdulillah, akhir-akhir ni Allah Ta'ala menjadikan pada kita dunia, kita ada maklumat baru. Ada media baru yang kerajaan tak boleh kawal. Media baru ini berkembang seluruh dunia. Penemuan teknologi internet akhir berkembang dalam program yang berbagai-bagai. Sama ada dalam bentuk Facebook, dalam bentuk blog, penulisan-penulisan. Semua orang boleh tulis, semua orang boleh share, semua orang boleh baca. Kerajaan tak boleh kontrol. Kerajaan Mesir cuba kontrol maklumat melalui Facebook. Akhir tak boleh kontrol. Rakyat berimpun di dataran Tahrir, Mubarak tumbang. Demikian juga rakyat di Tunisia. Hasil daripada perkembangan maklumat inilah juga menghimpunkan rakyat di Tunisia. Di Morocco, perkembangan semasa yang berlaku. Bila kerajaan Morocco, bila ditengok satu demi satu negara tumbang, rakyat mula nak bangun, raja dia terus istihar, buat pilihan raya. Bila buat pilihan raya, parti Islam menang di Morocco. Perdana Menteri sekarang ni daripada parti Islam. Cerdik. Pemerintah dia, raja dia bijak. Menyebabkan raja kekal jadi raja, tapi kerajaan berubah ke tangan rakyat yang pilih. Sekarang di Malaysia, fenomena yang sama berlaku. Di mana selepas pilihan raya ke-12, rakyat dapat maklumat daripada sumber yang lain. Daripada internet, daripada blog, daripada media-media baru. Yang menyebabkan rakyat boleh tidak bergantung kepada akhbar-akhbar mainstream, Usaha Malaysia ke Berita Harian ke TV 1, 2, 3, kecuali di kampung-kampung. Sebab itu pilihan raya ke-12 memperlihatkan pada kita UMNO ni boleh duduk di ujung-ujung je, Tanjung Hantu hidup. Ya, di kawasan pendalaman yang akses kepada maklumat semasa ni tak ada. Bila akses pada maklumat semasa tak ada, dia bergantung pada TV. Jadi dia telan hidup-hidup, duk berzikir tiap-tiap hari yang TV kata. Dia runtuh 44 kali sehari, ya. Duk wirid benda yang sahabat beritahu. Jadi bila akhbar beritahu, maklumat dia maklumat salah. Pemikiran kita tak boleh terfikir dengan maklumat baru. Tuan ambil contoh mudah lah. Malam ni saya pun tidak cadang nak masa yang panjang. Sampai pukul 12.30 cukup lah. Tuan cuba fikir. Felda, Fekra, Rizda,
dan agensi lain. Ini agensi pertanian. Berpuluh ribu hektar ladang Felda ni. Felda sampai ke malam ni tak ada kilang baja. Kilang baja tak ada. Kilang racun tak ada. Padahal berapa ratus juta sebulan dibelanjakan untuk baja saja. Saya difahamkan oleh Datuk Ramli, Fekra saja 200 juta peruntukan untuk baja. Kilang tak ada. Masih beli pada baja luar. Kenapa? Kenapa demikian? Racun. Berapa ribu liter baja racun digunakan oleh Felda, Fekra, Risda. Tapi kerajaan sampai hari ini tak ada kilang. Kita masih bergantung kepada sumber luar. Bermakna kita beli daripada pembekal luar, tentulah harganya mahal berbanding kalau kita ada kilang sendiri. Walaupun mungkin bahan mentahnya kita pasal beli di luar, kita import. Tetapi mengimport bahan mentah dengan import racun sendiri, tentu jauh berbeza. Ya. Kenapa berlaku demikian? Cuba tuan-tuan tanya, pasal apa tak buat kilang? Bila kita beli daripada pembekal, maka ada orang tengah. Dan toke-toke mesti lobby untuk dibeli kilang daripada dia. Pembekal akan lobby. Proses lobby ini akan adalah komisen. Tak boleh elak. Beli kapal selam di Perancis, komisen 500 juta. Sebab kita tak boleh buat kapal selam sendiri. Okey. Kita tak pelik. Sebab kita tak ada kilang. Jadi kita terpaksa beli kapal selam peluar. Tapi komisen pembelian tu sampai 100 juta. Bayangkan racun. Racun ni tuan-tuan lebih pada 500 juta. Berapa puluh tahun dah Felda. Ya. Kenapa tak ada usaha untuk buat demikian? Ya. Maknanya akhirnya bila berlaku demikian, kos hidup kita makin hari makin bertambah. Di Malaysia ni nak hidup boleh, nak senang tak boleh. Kaki tangan kerajaan untuk hidup boleh. Nak mewah tak boleh. Driver taksi nak hidup boleh. Mewah tak boleh. Dapat tayar 4 biji boleh. Ya. Demikian juga penroka. Hidup boleh, nak mewah tak boleh. Tuan-tuan cuba sekali-sekala tuan-tuan dengar berita dunia, berita jam 1. Ujung pada berita tersebut dia ada segmen ekonomi. Cuba tuan-tuan dengar berapa harga komoditi sawit, harga masa depan komoditi sawit. Berapa ribu satu tan tuan-tuan? Bukan 700. Ya. Beribu, 3,000 satu tan. Maknanya margin tu besar. Kita tahu ada proses, tapi margin tu besar. Sama juga bila kita bicarakan soal bagaimana dana negara kita nak urus. Masalahnya bukan masalah sumber. Sumber kita banyak. Malaysia ni tuan-tuan, campak benda pun hidup. Banding negara lain yang pergantungan pada sumber-sumber yang sangat terhad. Malaysia ni sumber kita banyak. Setiap hari tuan-tuan duk bilang lori bawa BJMC ni. Berpuluh-puluh lori setiap malam lalu depan jalan kita. Kapasiti jalan kita hanya boleh menampung kadar berat. Ya, berat dia tidak lebih daripada 40 tan. Tapi kalau dah lori bawa 100 tan, mana tak hancur jalan tuan-tuan. Jalan kita dibuat untuk menampung 40 tan maksimum. Tapi yang lalu 90 tan, 100 tan satu lori. Bila hancur, siapa tanggung? Kerajaan tanggung. Nama kerajaan duit kita lah. Bila kerajaan tak duit, dia akan naikkan cukai. Dia akan naik harga barang. Ya, sebab tu saya kata, kalau kerajaan sekadar bergantung kepada rakyat, kerajaan meniaga dengan rakyat, hancur tuan-tuan. Bagi saya, bila kerajaan bermenteri mengumum kedai satu Malaysia, baru ni umum kedai kain satu Malaysia. Kerja kerajaan bukan wujud satu kedai murah.
Tanggungjawab kerajaan memastikan semua barang murah. Bukan satu kedai je murah. Tuan-tuan bayangkan kerajaan buka kedai, beritahu kedai ni murah. Kedai lain mahal. Kalau saya jadi peniaga. Sebab tu peniaga sekarang bangun. Bompak. Peniaga protes. Pasal apa? Dia tak mampu nak beli nak jual dengan harga yang kedai murah serta Malaysia. Sebab ni kedai kerajaan. Memanglah kerajaan boleh bagi harga murah. Sebab dia kerajaan. Bayangkan kita buka kedai nak bersaing dengan kedai kerajaan. Kagak gila tu kan. Baru ni buka kedai kain pula serta Malaysia. Lepas ni kedai tuala serta Malaysia. Lepas ni tak tahulah apa. Ya. Sedangkan tanggungjawab kerajaan, dia macam mana boleh dapat harga murah kedai serta Malaysia? Mudah je tuan. Tak payah ngaji tinggi, tuan-tuan boleh buat. Tuan-tuan bawa duit 100 juta, tuan-tuan bayar kepada satu syarikat A 100 juta, syarikat ni dia ambil barang daripada China. Harga modal. Saya boleh bagi harga modal. Tuan-tuan bagi saya 10 juta, saya boleh jual dengan tuan-tuan harga yang saya beli negeri China. Harga modal. Saya tak ambil untung 1 sen pun. Boleh. 10 juta masuk dalam bank, tiap-tiap bulan dapat untung, faedah. Saya makan untung tu je. Saya tak ambil untung atas barangan. Setiap bulan saya hanya keluar beli barang 1 juta. Bulan kedua 2 juta, bulan ketiga 3 juta. Dalam bank ada 10 juta. Setiap bulan dapat interest, dapat faedah untung. Untung bank ni cukup dah, tak payah ambil untung barangan. Dan ini yang berlaku. Yang kedua, kualiti barangan. Kita dijengka baru ni, heboh. Bila anak-anak kita masuk hospital, makan, minum susu satu Malaysia. Aku kata, dah susu tu bahaya. Ya. Budak-budak keracunan. Ya. Susu yang diambil di tempat yang tak selamat. Baru ni. Ya. Kadang-kadang dekat hampir dengan expired date. Hampir nak tamat tempoh. Ya. Sebab itu saya kata, isunya ialah bukan soal barangan murah, tapi kualiti. Rakyat nak tengok, tapi kita orang Melayu, memang kita suka yang murah. Jarang kita tengok soal kualiti. Sama juga kalau kita tengok dalam bagaimana kerajaan nak berhadapan dengan situasi ini. Kebangkitan rakyat baru ni, satu fenomena yang saya fikir, satu fenomena yang sangat mengagumkan kita lah. Mutakhir ni. Dulu tuan-tuan bila sebut PAS ni di pondok-pondok, di mana ada pondok, di situ hidup PAS. Di mana ada padi, di situlah PAS akan hidup. Dulu. Kalau ada ladang padi, benda padi, ada cawangan PAS. Bila ada pondok-pondok, ada cawangan PAS. Dulu. Sekarang ni tuan-tuan, mana ada sekolah tak ada orang PAS. Semua sekolah mesti ada orang PAS. Sebab sekolah pun nak naik kelas pun kena PAS juga. Kalau tak PAS, tak naik kelas. Pergilah mana-mana pegawai kerajaan. Pergilah mana-mana pejabat. Mesti ada orang PAS. Dulu nak pegang harakah takut. Sembunyi-sembunyi. Di pejabat baca sembunyi-sembunyi. Member tanya, baca apa? Tak ada apa. Tengok, harakah. Aku membeli kata. Ya. Sekarang ni tuan-tuan, pegawai bila pegawai kerajaan menyertai PAS. Ialah sebahagian yang masuk ni bekas-bekas. Kenapa bekas masuk PAS? Memanglah sebab pegawai yang sedang bertugas ditekan, dipantau. Sebab tu bagi saya hormat, bagi saya cukup kagum bila tokoh-tokoh besar masuk PAS ni tuan-tuan. Bila anggota pegawai polis masuk PAS, bermakna failnya clear. Ya. Bila Datuk Ramli dan rakan-rakan dia menyertai PAS ni, tuan-tuan, kalau fail kotor, ada rekod, ada penyelewengan, ada salah guna kuasa, ada rasuah, tak berani masuk PAS tuan-tuan. Orang yang masuk PAS ni memang fail bersih lah. Ramai juga yang saya jumpa, saya kata marilah kawan-kawan dah masuk. Dia kata, Ustaz, bukan tak nak, fail lama. Fail lama ada. Ya, saya kata fail lama bertobat lah. Masalah bertobat boleh kita dengan Tuhan. Fail lama ni diugut. Ya, baru-baru ni berapa orang tokoh-tokoh bekas menteri di Sabah. Yang menteri sekarang pun nak bersama dengan Pakatan Rakyat. Terus digeledah rumah dia. SPR terus dihantar. Ya, makna kalau ada kes tuan-tuan, mesti payah. Sebab itu bagi kita, bila artis menyertai PAS, dia tahu ada risiko. Ya. Mungkin dia tak dapat jemputan yang bayaran mahal-mahal, istimewa. Macam baru ni disebut dalam akhbar Star. Ya, seorang artis tanah air
Ya, dijemput merasmikan dalam satu hiburan waktu perasmian sukan Sukma di Pahang, dibayar 2 juta ringgit. 2 juta. Saya tak tahulah macam mana lagu dia main. Dan dalam program-program besar, artis ni memang dijemput bayaran mahal-mahal, kita pun tahu. Tapi bila artis sanggup bersama PAS, kalau pegawai ni dia pencen, ada pencen, tak apa. Artis, dia tak ada pencen. Kalau dia bersama dengan Pakatan Rakyat, periuk nasi dia pada adatnya, tak ada. Tapi dia yakin. Pertama dia kata, kami yakin rezeki daripada Allah. Kalau Allah kata hak kita, dapat. Kalau Allah kata bukan hak kita, kita tak dapat. Yang kedua, kami yakin, lepas ni UMNO tumbang. Kalau dah UMNO pun, jadi pemangkang pula lepas ni. Nah, jadi sebelum jadi pemangkang, baik bersama dengan PAS. Kita jadi pemangkang sekejap, Pakatan Rakyat. Lepas pilihan raya, kita jadi pemangkang PAS, insyaAllah. Yang keduanya, mereka sendiri menyebut. Dia kata kita perlu benda baru. Negara kita perlukan politik baru. Masa depan politik baru di Malaysia. Betul, tuan-tuan. Ambil contoh Matau lah. Saya banyak kali sebut. Matau ni bukan masalah besar. Kecil, tuan-tuan. Allah, syarikat Lainas daripada Australia tak ada kena-mengena dengan Pahang. Datang bawa bala bencana, bahaya, mengancam keselamatan. Rakyat buat demonstrasi hampir setiap minggu. Berpuluh ribu tanda tangan diambil, memorandum dihantar, bawa parlimen bantah. Syarikat ni untung bilion setahun, tuan-tuan. Kerajaan bagi pengeluaran cukai, tak kena sebarang cukai. 12 tahun tanpa cukai. Dalam 12 tahun tak kena cukai, untung berbilion ringgit. Kerajaan bagi 200 hektar tanah kepada dia. Kita nak tapak rumah pun. Saya tak tahulah berapa puluh kali tuan-tuan dapat notis untuk kosongkan rumah. Saya sendiri, saya pernah menang Don Jengka, saya tahu. Tahun 99 kita bawa isu Matau dalam Dewan Negeri. Saya kata bagilah geran orang Matau. Apa yang payah sangat? Ya. Ni nak bagi air pun tak boleh. Duk bentang, Kelantan tak ada air. Kelantan tak ada air. Matau ada air. Matau tengah mana? Duk kata Kelantan air keruh. Melaka satu daerah air keruh. Tak bisa pun. Jangan. Paip air lalu depan mata kita ni. Paip air. Apa yang payah sangat beri air? Kenapa kalau bangunkan Matau tak perlu air lah? Saya kata bila-bila pun kalau Matau dibangunkan, air memang perlu. Bagilah penduduk. Tak bagi, tuan-tuan. Pasal apa? Ni orang Melayu. Nak kata kita pendatang. Kami bukan pendatang. Ni bukan warga asing. Orang sini. Ya. Kata sekalian, kita tengok negara kita, sebab tu orang Melayu dia sebut. Ya. Kalau tidak kerana kayu, takkan kayu lain tumbang. Betul? Kalau tidak kerana kayu, takkan kayu lain tumbang. Orang tua ni dia perhati, dia buat bidalan. Ya. Saya masa kecil, saya tanya orang tua tu, saya tak faham apa bidalan. Dia kata gini, yang menebang pokok tu, siapa dia? Pak Mat. Dia guna apa dia? Parang. Mata parang besi, ulu parang kayu. Kalau besi saja tumbang lah pokok tu. Tak tumbang. Kena ada ulu. Ulu daripada kayu. Kalau tidak, kerana kayu yang jadi ulu, takkan tumbang kayu tu. Kalau tidak, kerana kayu yang jadi ulu bagi gergaji, takkan tumbang pokok tu. Maka orang Melayu buat simpulan bahasa, kalau tidak kerana kayu, takkan kayu tumbang. Kalau tidak kerana Melayu, takkan Melayu tumbang. Yang menumbangkan Melayu, tuan-tuan. Sebab tu kita tak pergi Melayu, kita pergi ikut Islam. Kita tak pergi ikut Melayu. Ya. Sebagai contoh, tuan-tuan duduk sini lama. Kita orang Pahang. Kita lahir di Pahang. Saya Don Damak. Dulu UMNO punya. Serah MCA. Parlimen Rauk, UMNO punya kursi. Serah MCA. Parlimen Kuantan, UMNO punya kursi. Serah MCA. Apa nak marah DAP-nya? DAP tak ada kena mengena. Don Ceka, dulu UMNO punya. Serah ke MCA. Ya. Jadi kalau mereka serah kursi kepada MCA, kononnya atas muafakat, ya, tuan sekalian, kita bicarakan soal bagaimana
Mereka memainkan isu, sentimen, perkauman. Sebab tu bagi PAS, kita pegang apa yang Allah sebut. Bangsa ni bukan pilihan kita. Bangsa, warna kulit, bukan pilihan kita. Tempat lahir, bukan pilihan kita. Allah yang menentukan. Sebab tu PAS bila kita letak dasar, kita Islam depan kita. Memanglah sekarang waktu tak menang, orang kata macam-macam. Ya. Tuan-tuan ingat lagi Marcos waktu dia menang, waktu jadi presiden di Indonesia, di Filipina. Rakyat sanjung. Marcos dianggap sebagai bapa pemodenan Filipina. Ya. Di Indonesia, zaman Soeharto. Soeharto dianggap bapa pemodenan Indonesia. Saya pergi dalam Muktamar Muhammadiyah di Indonesia. Di Solo. Kebetulan diadakan di Yogyakarta. Saya hadir dalam muktamar tersebut. Ya. Rakyat sambut kedatangan presiden. Masya Allah, tuan-tuan. Cium kaki, cium tangan, tuan-tuan. Pada waktu itu rakyat sanjung. Memang. Sebab media menguasai. Bila Marcos tumbang di Filipina, rakyat bangun buat protes. Rakyat menyerbu Istana Malacana. Mereka masuk bilik-bilik. Apa mereka temui? Kasut Imelda Marcos ada 3,000 pasang. Harta dia, simpanan dia, harta negara dibawa keluar. Bilion. Akhir rakyat, dia lari keluar negara. Sampai mati di Hawaii. Berpuluh tahun mati, tak boleh bawa ke Filipina. Bapa pembangunan Filipina. Beliau hanya boleh bawa dalam 2-3 tahun mutakhir ni. Barulah rakyat Filipina benarkan balik. Syairan. Apa yang zaman syairan? Dia gelar diri Shah Insyah. Raja bagi segala raja-raja atas dunia. Rakyat sanjung. Tapi bila rakyat bangun, tumbang, pada waktu baru rakyat tahu. Sekarang kita tak tahu tuan, berapa kos jalan kita. Kita tak tahu. Tak tahu. Ya. Sebab tender, ya, yang masuk tender tahu. Tapi rakyat tak tahu. Satu projek buat sekolah. Yang kita tahu bila projek, bila tarikh, bila mula, bila siap. Berapa kos kita tak tahu. Ya. Tapi baru-baru ini, bila sekarang dalam media baru, rakyat dah muak, pegawai kerajaan dah muak, dah benci. Akhir maklumat dalaman mereka keluar. Ya. Kerajaan Malaysia pinjam panda 2 ekor daripada negeri China. Untuk zoo Malaysia. 10 tahun pinjam. Berapa harga tuan-tuan? 28 juta ringgit. 2 ekor panda. Ya. Di waktu yang sama zoo kita bukan ada duit pun. Peruntukan tak cukup. Lebih baiklah baiki zoo daripada pinjam 2 ekor panda. 28 juta tuan-tuan. Beruk tadi berapa Ustaz Samin? 24,000. Beruk 24,000 gigit emas. Beruk 28,000 ringgit seekor beruk. Kalau beruk tahu harga 28 tuan-tuan, dia tak nak duduk atas pokok. Mana boleh duduk atas pokok. Ya, penroka 15,000 duduk rumah. Aku 28,000 mesti banglo. Ya, sebab tu lembu-lembu duduk dalam kondo. Ya, sebab dah mahal. Hancur negara tuan-tuan. Betul. Kita sebab tu perubahan politik ni bukan perubahan pegawai. Ya. Bila kita ambil alih, yang ubah ni kepala je. Sebab kepala ni yang menentukan dasar bagi negara. Tuan-tuan raya getah. PAS menang pun kena gina raya keluar susu insya-Allah. Tak usah bimbang lah. Ya. Pegawai kerajaan tetap pegawai kerajaan. Cikgu tetap cikgu. Ya. Kereta kita tetap kena isi minyak. Cuma kita janji, kita menang malam ni, harga minyak malam ni kita turun. UMNO kata negara bankrupt kalau turun harga minyak. Saya geram kadang-kadang. Biarlah bankrupt kerana rakyat tak apa daripada bankrupt kerana kroni. Ya. Bankrupt kepada rakyat tak apa. Bagi saya, kalau kita susah kerana rakyat, apa yang kita bimbang? Biar kita susah sama. Ya. Mana boleh bankrupt tuan-tuan? Kita nak hapuskan pinjaman PTPTN. Anak kita masuk universiti. Tuan-tuan, anak kita bila keluar SPM, melompak suka dapat grade 1, 10A. Seronok kita. Bila dapat tarikh universiti, tuan-tuan, bermulalah tuan-tuan akan fikir, nak daftar kena cari 45,000.
Kawan saya seorang cikgu, setiap kali anak dia masuk universiti, terpaksa buat pinjaman bank. Pinjam duit bank, tuan-tuan. Masuk, buat pinjaman PTPTN, sambung. Keluar belajar universiti, 30,000 berhutang tak bau. Kita janji kita nak hapus. Kita janji kita nak hapus pinjaman. Hapus pinjaman. Saya kadang-kadang baca surat khabar, saya nak tergelak juga. Ada mahasiswa membantah penghapusan pinjaman. Pelik betul. Orang nak hapus pinjaman, dia tak setuju. Dia setuju pinjam. Ya. Ada yang kata, kalau tak pinjam, orang Melayu tak ada tempat belajar. La ilaha illallah. Kita nak hapus pinjaman, kita nak beri belajar percuma. Dia kata, mana boleh bankrupt negara. Tuan-tuan, kita belajar percuma ni 5 bilion setahun. Belajar percuma ni, berapa kos dia? 5 bilion setahun. Berapa Petra untung? 80 bilion. Tolak 5 bilion, bankrupt. Petronas untung tiap-tiap tahun 80 bilion kata tahun lepas 86. Tahun ni 80.6. 80 bilion. 80 bilion, tuan-tuan. Itu baru satu sumber. Sebab tu saya kata, sebenarnya kita mampu boleh buat. Ya. Tapi perubahan tu kena berani lah. Kita kena berani. Sebab politik ni peluang. Kita cuba dulu sekali. Kita cuba. Beri peluang pada Pakatan Rakyat untuk kita buktikan. Apa yang kita janji. Tiba-tiba lepas kita menang, kita tak tunai janji, tak boleh buat. Pelik akan datang, tukar semula. Apa yang payahnya? Tukar balik. Tapi dengan syarat kita menang memerintah. Kalau menang pembangkang, saya pernah menang Don Jeko. Masa tu kita nak orang dari Dewan Negeri. Tak boleh buat apa, tuan-tuan. Bolehlah bantah. Ya, selama sepenggal tu, tuan-tuan di Matau ni tak dapatlah surat. Roboh bangunan. Ya. Selama sepenggal tu, tuan-tuan tak pernah dapat notis. Ya. Selain pada waktu PAH menang, tiap-tiap tahun dapat notis. Ya. Tapi, setakat mana kita boleh buat, kita buatlah. Antara jasa besar, tuan sekalian, terima kasihlah tahun 99, tuan-tuan di PAS masa tu. Mungkin tuan-tuan tak rasa, tapi bagi saya besar. Tahun 2003, 2002, kita ada 2 permohonan pada waktu itu. Kita dapat maklumat, 2 mini kasino nak dibuka di Pahang. 1 Pulau Tioman, 1 Bukit Tinggi. Kita buat bantahan. Saya jumpa dengan Menteri Besar, dengan wakil kawan-kawan kita, kita bantah. Alhamdulillah. Tak jadi. Kalau kita tak menang, tak ada apa. Luluslah. Ya. Ambil contoh kita bantah penjualan arak di kedai kita. Di 7-Eleven. Majoriti orang Melayu, kita bantah. Tak cukup bantah, ambil tanda tangan. Buat demonstrasi di masjid besar ni. Tulis surat kepada pengarah. Kita tak mahu arak dijual kawasan majoriti orang Melayu di Bandar Jengka. Punya payah, tuan-tuan. Sampai ambil tanda tangan, buat demonstrasi, buat sembahyang hajat. Pasal apa? Sebab kita tak ada kuasa. Kalau ada kuasa, sepatah je. Kawasan majoriti orang Islam, jangan jual arak. Selesai, contohlah. Jangan ada pusat-pusat maksiat. Ya. Mereka yang menganjur ni akan minta. Saya ingat zaman saya minta, zaman saya menang Don Jengka. Ada mereka mohon nak buka kedai-kedai orang bukan Melayu lah. Nak buka Matau. Mari jumpa saya. Minta surat sokongan, nak buka kedai di Matau. Saya kata gini, kita nak bina Matau, kita nak bina di Bandar Jengka ni kawasan orang Melayu. Beri peluang. Orang Melayu ni belum boleh bersaing. Walaupun negara kita dah merdeka 55 tahun, 4 tahun, tuan-tuan. Walaupun kita dah merdeka lama, orang Melayu belum boleh bersaing dengan bangsa lain. Belum boleh bersaing. Maknanya ini kegagalan kerajaan yang ada. 50 tahun tak boleh bersaing lagi, tuan-tuan. 50 tahun perpaduan tak selesai lagi. 50 tahun isu sekolah tak selesai lagi. Isu kemiskinan kampung tak selesai. Isu air Matau tak selesai lagi 50 tahun mereka. Apa punya kerajaan? Lesing. Jadi itu sekalian. Pasal apa? Sebab setiap kali pilihan raya, dia rasa selamat. Bila dia rasa selamat, apa kita bagi? Pahang ni tuan-tuan, satu hari saya naik helikopter. Kebetulan mengiringi tuanku. Ya.
pergi kawasan Ulu Tembeling. Habis dah tuan-tuan, terang benderang dah, tak ada apa dah. Jalan macam ular kena palu, bengkok-bengkok. Nak pergi ambil satu kawasan. Habis. Sekarang balak dah habis bang. Tuhan bagi pula biji besi. Duk berebut biji besi ni. InsyaAllah tuan sekalian, kuasa di tangan kita. Dan saya fikir kita perlu ada satu polisi baru dalam semua aspek lah. Termasuklah tanah-tanah yang ada, yang kita janji. Sebab kita janji bukan suka-suka. Saya tahu bila kita janji, kita kena komit dengan janji kita. InsyaAllah, bila kita buat, bila kita sebut, kita nak beri tanah, tapak rumah kepada mereka yang layak. Kenapa? Sebab saya tengok sekarang melampau, tuan-tuan. Bandar Jengkol, rumah sampai 300,000. Kedai sampai 500,000, 400,000 kedai. Apa ni? Di Puchong, rumah teres 2 tingkat, RM1 juta satu. Tak kegila tuan-tuan. Saya beli rumah di Bandar Kuantan. 2 tingkat rumah teres, RM145,000. 2 tingkat di Bandar Kuantan, dekat stadium. Mari ke Jengkol, tapak rumah saja RM100,000. Masya Allah. Kita bayar bukan harga sebenar. Kesian orang miskin lah tuan-tuan. Tuan-tuan ada gaji, pendapatan stabil, okey. Ni orang miskin kampung ni. Nak lari mana tuan-tuan? Oh ni saya pergi ke Cameron Highland. Dia duk mengadu. Dia kata, Datuk, saya sudah kerja sini 40 tahun, 50 tahun. Tanah saya duduk dijual. Macam tuan-tuan ni tahu lah. Kita duduk sini, tanah kita dijual pada orang lain. Kerajaan negeri ambil alih dulu ni, heki-pengki je tuan-tuan. Silap mata je. Kerajaan negeri jual daerah, ambil dia tanah ni. Kemudian bagi pada seorang pemaju. Pemaju ni pula, ambil pemaju Cina. Untuk bangun kematau ni. Bukan orang Melayu. Disap pada Cina lain, pada kontraktor lain. Jadi proksi itu banyak. Tanah kita duduk boleh dijual pada orang lain. Siapa tak rasa hati tuan-tuan? Kita duduk 40 tahun, 50 tahun, tiba-tiba dijual. Bila jual, mereka dihalau keluar. Nak lari ke mana? India main mengadu ni, 2-3 keluarga. Kami nak lari mana? Tak mau keluar. Hantar gangster, roboh rumah, potong elektrik. Saya pergi tak limak baru dia tuan-tuan, elektrik tak ada rumah tu. Saya kata mana api? Api dah kena potong. Rumah ni pun dah kena gergaji ni, kami buat semula ni. Hantar gangster. Dia orang nak lari mana? Tulis surat, 36 pucuk surat kepada Menteri Besar, tak jawab. Akhir rakyat daripada Kemehan, orang kampung miskin, bawa anak-anak, bawa orang tua, pergi jumpa Menteri Besar, tak mau jumpa. Akhir berkemah, merengkuk dalam penjara, ditangkap. Budak kecil masuk penjara, orang tua masuk penjara. Rakyat nak jumpa Menteri Besar, nak mengadu masalah setelah surat mereka hantar, tak dilayan. Apa layanan dia? Bawa polis, tangkap, sumbat lokap. Merengkuk dan lokap. Kalau ada seorang Tan Sri, rumah dia, tuan-tuan kena roboh tak? Kalau ada pimpinan UMNO, ketua bahagian UMNO, rumah mereka dapat tak? Dapat geran tuan-tuan. Tapi orang kampung, siapa nak dengar? Orang kampung suara kita tak dengar. Tak ada nilai suara kita. Cuma mereka perlu undi kita je. Mereka perlu undi kita. Jadi kalau undi kita boleh beli RM10, RM20, hancur dah tuan-tuan. Masa inilah kita harus guna. Biar mahal sikit undi kita ni. Ya. Tuan-tuan undi PAS, undi Pakatan Rakyat. Mudah-mudahan kita menyaksikan perubahan. Ya. Akhir sekali saya nak sebut, marilah sama-sama kita di Matau ni. Ya. Walaupun kita susah, kita kena berpakat. Muafakat kita kena setia. Ya. Dulu kita nak dihalau kosong. Kita tak terima. Akhir kita ambil pengguam. Bawa mahkamah. Ya. Dijanji nak bayar pampasan RM40,000. So terbayangkan, dulu halau bodoh je. Sekarang ni janji nak bayar RM40,000. Kita kata RM40,000, kita tak terima. Bukan soal RM40,000. Apa sangat RM40,000 hari ni tuan-tuan? RM40,000 nak beli benda. Ya. Jadi yang kita minta, supaya hak kita diberi. Dan insyaAllah, kita punya perancangan, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita. Akhir sekali, jangan tak ada masa dengan Allah. Nanti Allah tak ada masa dengan kita.
jaga hubungan masyarakat di sini. Mudah-mudahan Allah berkati kampung kita, Allah rahmati kita. Dan ucapkan selamat menyambut Ramadan Mubarak. Mudah-mudahan kedatangan Ramadan kali ini merapatkan kita dengan Allah, memudahkan Allah dengar doa-doa kita dan hajat kita insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allah, ya Allah, Engkau jadikan himpunan kami ini himpunan yang Kau berkati, Engkau rahmati, dan jadikan perpisahan kami perpisahan daripada dosa-dosa dan maksiat padamu, ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana, ya Allah, sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, seandainya kamu tidak ampun dosa-dosa kami, lanakudanna minal khasirin, nescaya kami termasuk golongan yang rugi. Allahumma rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, kurniakanlah pada kami isteri kami dan anak-anak kami qurrata ayun, yang menunjukkan mata kami. Yang waja'alna lil muttaqina imama, Engkau jadikanlah kami pemimpin kepada hamba-hambamu yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Allah.